Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Hari ini saya baca risalah yang saya baru siap tulis dengan diberi namakan dia Mari Mengenal Tarekat Sufi Jadi Sebenar Hakikat Sejati. Sama-sama kita mengenal tarekat ahli tasawuf agar tercipta kita selaku dapat memiliki hakikat yang sejati, yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenali tarekat Sufiyah. Tarekat Sufiyah itu tarekat ahli tasawuf. Kita nak kenal tarekat ahli tasawuf. Makna tarekat tu bahasa Melayu kita ialah jalan. Jalan. Maksud kata tarekat Sufi itu jalan yang diatur oleh tokoh-tokoh ahli tasawuf. Jalan ke mana? Jalan untuk melayak sampainya hati seseorang itu kepada Allah. Jalan untuk sampainya hati kepada Allah. Jadi hati kita ni berbagai-bagai. Ada hati yang tidak sampai, itu majoriti. Hati yang sampai itu sejauh manakah? Persing di zaman kita ni. Itu zaman kita tidak peka dalam soal perjalanan hati. Orang yang berusaha berjalan untuk nak melayakkan sampai hatinya kepada Allah, dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil salik. Orang yang salik, orang yang berjalan. Setelah sampainya hati kepada Allah, hasil daripada perjalanan tersebut dipanggil wusul. Makna ahlul wasilu illallahi, ahli yang hati sudah sampainya kepada Allah. Orang yang sampai hati kepada Allah itulah dikatakan arif. Arifu billahi. Orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala. Kalau sebut kata arif, arifu billah, ialah orang yang sudah sampainya hati kepada Allah. Perkembangan tarekat tasawuf Islam. Tarekat tasawuf Islam, makna tarekat tasawuf Islam, tarekat yang didasar oleh tokoh-tokoh tasawuf. Di zaman kegemilangan Islam dahulu, perkembangan tarekat tasawuf tadi sangat pesat membangun, sehingga dikatakan pembesar-pembesar negara selain daripada tokoh-tokoh ulama mengamal aurat tarekat Sufi zaman-zaman kegemilangan Islam dahulu. Sebilangan besar daripada pembesar-pembesar negara, pemuka-pemuka negara, selain daripada ulama-ulama mengamal wirid-wirid tarekat tasawuf. Mengikut sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi yang bermazhab fiqh Syafi'i menyertai tarekat Jistiyah, mengamal tarekat Jistiyah. Umar Mukhtar yang digelarkan Singa Padang Pasir menentang penjajah Itali di Libya pada zaman silam, pengamal tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, selaku murid Syekh Sanusi, yang Sanusi itu murid Sidi Ahmad Idris Maroko, pengasas tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Jadi boleh dikatakan Umar Mukhtar selaku generasi murid yang kedua bagi Sidi Ahmad Idris Maroko selepas daripada Syekh Sanusi.
Raja Haji pula penyengat. Penentang Belanda menakluki Indonesia pada zamannya pun selaku pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Dan kalau dilihat tokoh-tokoh ulama selaku pengamal aurat tarekat Sufiyah cukup banyak kalau dibukakan pada lipatan sejarahnya. Antaranya Syekh Ibn Atta'illah, pengarang kitab hikam yang terkenal di Nusantara sampai ke hari ini. Selaku pengamal tarekat Syadziliyah, iaitu sebuah tarekat yang dibangun oleh Sidi Abu Hasan As-Sadzili. Beliaulah yang menyusun doa yang terkenal Abu Hasan As-Sadzili tadi, dengan dinamakan Hizbul Bahri, tentera laut, dan Hizbul Nasri, tentera penolong, yang berkat bagi pengamal dikala ia menerima ijazah dari yang ahlinya. Dan kalau kita lihat kepada tokoh-tokoh ulama Melayu pula, sebilangan besar mengamal mana-mana tarekat Sufi. Bagaimana berikut Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri Aceh, ataupun Abdul Rauf Barus, bukan Barus Fire, Barus nama sejenis pokok kapur barus masyhur di zaman dulu di Aceh. Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri Aceh, pengamal tarekat Satariyah. Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, pengamal tarekat Satariyah. Syekh Abdul Malik Tuk Pulau Manis Terengganu, pengamal tarekat Syadziliyah. Syekh Abdul Samad Palembang, pengamal tarekat Samaniyah. Syekh Wan Ahmad Muhammad Zain Mustafa Al-Fatani, pengamal tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Syekh Abdul Samad yang masyhur diberi julukan Tuan Tabal, pengamal tarekat Ahmadiyah, iaitu selaku generasi yang terawal memasuki aliran tarekat Ahmadiyah ke Malaysia. Bukan lipatan sejarah. Syekh Muhammad Nafis, pengarang kitab Durrun Nafis, tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbun Ulu Terengganu, penentang penjajah, pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang dipanggil oleh orang Tok Selehor Kelantan, pengamal tarekat Satariyah. Bagaimana disebut oleh muridnya serta beliau mengamal, iaitu Allah Yarham Tuan Guru Haji Abdul Qadir, Pondok Kapun Gaal Pasir Putih Kelantan. Diperkata olehnya Tuan Guru beliau iaitu Tok Selehor mengamal tarekat Satariyah. Dengan sebab itulah almarhum Tuan Haji Abdul Qadir mengamal aurat tarekat Satariyah setelah ia menerima ijazah daripada gurunya. Halnya saya sendiri tengok semasa belajar dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Haji Mak Hasan Munas, masyhur dipanggil oleh orang Tok Janggut Pasir Putih Kelantan, pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Muhammad Said Jamaluddin Linggi Negeri Sembilan, pengamal tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, selaku murid bagi Sidi Muhammad dan Darawi Makkah, dan lain-lain lagi. Kalau dibuka lamaran lipatan sejarah tokoh-tokoh ulama Melayu kita, sebilangan besar mengamal pada mana-mana tarekat yang muktabar di sana. Ketahuilah, tarekat merupakan pusat latihan rohani ahli tasawuf. Maka di situlah
Di dalam mana-mana tarekat tersebut ada mempunyai aurat, wirid tertentu baginya, seperti zikir, selawat, istighfar dan sebagainya. Di samping itu ada ditambah pula dengan mujahadah dan muraqabah, yang ia berupa latihan rohani di sisi ahli tarekat tasawuf. Maka dengan latihan-latihan tersebut, maka terbukalah hati seorang yang salih itu, yang berjalan itu. Terbukalah pada hatinya menerima waridat yang mengunjungi pada hatinya. Waridat ni suatu campurkan rasa pada hati bagi orang yang bersalik kepada Allah, bagi orang yang berjalan kepada Allah. Maka dengan tenaga waridat itulah dapat membenakan saksiah kepribadian seseorang itu, yang sehingga terhias pada hatinya dengan sifat-sifat yang berbudi susila yang luhur. Maka dari situlah dikata oleh Syekh Ibrahim Dusuki rahimahullahu ta'ala, katanya, talabus syaikhi fi tariqi wajibun ala kulli muridin walau kana min akabirin ulama'i. Maksudnya, mencari syekh tarekat yang murabbi itu wajib. Makna wajib di sini ialah penting atas setiap murid, atas setiap orang yang berkehendak berjalan kepada Allah, walaupun ia selaku ulama yang besar sekalipun, walau kana min akabirin ulama. Maka di sini ada disebut di dalam sebuah buku sejarah Tok Kenali Kelantan, dikatanya dalam buku tersebut dia ditulis, saya tak sebut penulis, kalau berminat cari sendirilah sejarah Tok Kenali itu. Masih jual di kedai-kedai buku. Apa dikata oleh penulis dalam buku tersebut? Dikatanya bahawa Tok Kenali, Tuan Guru Haji Muhammad Yusof, Kampung Kenali Kelantan, orang beri jawabkan Tok Kenali tidak mengamal tarekat dan tidak mengajar ilmu tarekat, kata pengarang buku tersebut. Apa yang saya baca, yang tercatat di dalamnya. Maka dari kenyataan buku tersebut saya komen sedikit, walaupun pengarang itu baru meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Komen secara membina. Tok Kenali berguru dengan Syekh Wa Ahmad Muhammad Zain Mustafa Al-Platani. Syekh Wa Ahmad mengambil tarekat Ahmadiyah dan menerima ijazah daripada gurunya Sidi Muhammad Adan Darawi. Jadi kalau kita kata Tok Kenali nilai tarekat itu betul, maka gurunya pun tak dinilai olehnya tidak betul, mengikut apa yang ditulis dalam buku tu, maka guru Tok Kenali pun tak betul lah. Hanya yang betul Tok Kenali. Dan lagi disebut pada buku sejarah Tok Kenali tersebut, kata penulis itu, Tok Kenali mengajar kitab Hidayatus Salikin dan juga Sayyidus Salikin. Maka kedua-dua kitab tersebut dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palembang, pengamal tarekat Samaniyah Syekh Samad Palembang, yang diterima dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani selaku guru tarekat baginya. Komen saya dari buku tersebut, bagaimana kiranya Tok Kenali membaca kitab itu kalau dia tidak mengajar tarekat? Walhal di dalamnya, dalam kitab itu ada membentang tentang ilmu tarekat, seperti kitab Hidayatus Salikin pada bab zikir. Ada dibicara pasal tarekat, zikir hasanah, zikir darajat, dan disiplin zikir darajat di dalamnya. Itu dikatakan tarekat. Dan kitab Sayyidus Salikin, pada akhir kitab tersebut banyak membicara tentang jalan-jalan tarekat Sufi.
Dan manakala dibaca oleh Tok Kenali, berartinya Tok Kenali mengajar ilmu tarekat. Kecuali Tok Kenali itu tinggal tempat yang membentangkan ilmiah tarekat tu, dia tinggal, dia tak baca. Tak ada lah ulama zaman-zaman dulu tidak sebegitu cermat pada baca kitab. Mana-mana tok guru dia larang kalau ditulis oleh pengarang tu, kira-kiranya kita baca kitab yang dikarang olehnya, kita kena baca juga. Nak main langkah-langkah lompat-lompat tak dimana dikata kurang barakat. Tuan-tuan, puan-puan, ketahuilah, Tok Kenali orang luar biasa. Ilmu dan amalnya, beliau mempunyai, beliau mampu mengamal ilmu tanpa bertarekat. Tiba-tiba kita nak tiru dia, nak ikut style dia. Mengikut riwayat, Tok Kenali belajar di Mekah tanpa kitab. Beliau boleh ingat, melebihi daripada orang berkitab, yang sehingga orang mengaji secara berkitab tu, ada di antara masalah yang tak dipaham olehnya, merajak kepada Tok Kenali. Tok Kenali mengamal sifat-sifat budi susila yang luhur, antaranya bersifat zuhud, iaitu bersifat dengan meletakkan taraf dunia ini tiada nilai di sisinya. Ada kala ia berjalan tanpa berselipar beralas kaki. Dan dikala orang sedekah duit kepadanya, dia terima duit sedekahan tadi, dia kilah di dalam kain sarung yang dipakai. Manakala dibuka kilah tersebut, maka berteraburlah duit tadi, gugur jatuh ke bumi, lalu dipungut oleh orang yang di belakang. Dikala orang di belakang perjalanan Tok Kenali memungut duit tadi, beri balik kepada Tok Kenali. Tok Kenali tak terima, dia kata ambil kepada kamu lah duit tadi. Gitulah keadaan dunia yang dinilaikan oleh Tok Kenali yang tidak bertarekat tadi. Maka kita hari ini mampu kau duduk di atas taraf dia. Kalau saya persoal, mampukah kita tiru sifat Tok Kenali di segi ilmu dan amalan, bagaimana beliau? Jadi untuk jawapan dari soalan tersebut, saya sendiri jawab. Tujuan tarekat Sufi itu untuk nak melatih nafsu. Mana-mana tarekat, matlamat dia nak melatihkan nafsu, agar terciptanya nafsu tadi dengan berakhlak, dengan akhlak-akhlak yang luhur, dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti zahid, ikhlas, redha, tawakal dan sebagainya. Bagaimana ia dicontohkan oleh akhlak Tok Kenali. Persoalan saya, mengapa orang berilmu agama memandang remeh atau memandang tarekat Sufi itu suatu jalan yang agak tidak menepati kehendak agama? Ini pun satu masalah. Jadi soalan ni kita akan bersambung. Sekadar tu dulu, kita akan sambung kembali pada persoalan mengapa orang yang mempunyai ilmu sekalipun memandang remeh ataupun menilai olehnya perjalanan tarekat Sufi ini suatu perjalanan yang tidak menepati bagaimana kehendak agama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan akhir tazkirah saya pada hari ini, saya nak kemukakan sedikit suatu perkara yang pernah saya dah edah serta WhatsApp di dalam grup pondok, sekolah pondok Batu 10, iaitu amalan di musim virus corona ni, iaitu amalan yang berbunyi, ya latifan bi khalqihi
ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Elok dibaca seberapa yang dapat. Bagaimana tersebut di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Bada'i'uz Zuhur. Sejambak bunga yang dihunjuk, yang diberi, hasil karangan Allah yang Rahman Tuan Syekh Wan Ahmad Muhammad Zain Mustafa Al-Fatani, Tok Ahmad Fatani, guru Tok Kenali yang mengarang kitab ni. Dikata dalam kitab tu, berkata Suraji dikisah daripada setengah orang saleh pada suatu masa. Dicerita oleh orang soleh. Orang soleh dia bercakap tak bohong. Tak ada bercakap bohong, cakap buang masa. Dia kata pada suatu masa ia berada di padang dalam kehausan. Dia tengah padang pasir yang gersang dalam kehausan. Betapa hebatnya haus sehingga hampir mati, hampir menemui maut, kehausan di padang yang gersang. Maka menunggulah ia akan kematiannya. Tiba-tiba terdengar olehnya orang yang mengajar akan dia dengan doa, ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Setelah dia dengar ajaran yang sedikit itu tadi, dia bertanya, siapa kamu? Diajar kepadanya 3 kali bacaan tersebut. Lalu dia tanya, siapa kamu? Orang soleh itu bertanya kepada orang yang mengajar dia. Maka jawab yang mengajar, aku adalah Khidir. Jadi amalan dia datang daripada Khidir. Bagaimana dikisahkan dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, yakni sejambak bunga, karangan Syekh Muhammad Zain Mustafa Al-Fatani. Jadi dikata dalam kitab tu, sayugianya sepatutnya amalan tersebut diamalkan pada ketika kesusahan dan bala. Kita sekarang zaman bala virus corona. Bala. Walaupun orang tak nak kata bala, saya tetap kata bala. Bala. Sebab kata bala, tidak ada yang terhak penciptanya ialah daripada Allah yang Jalla Jalaluh, Tuhan pencipta bala. Cuma dia nampak oleh manusia adalah kuman itu sebagai asbab. Kita jangan sekadar menampakkan kuman yang kecil, tidak nampak pencipta bala yang sebegitu nyata dan jelas. Bagi orang yang tipis keimanan, dia tidak nampak ini bala daripada pencipta yang jelas, iaitu daripada Allah. Hanya dia nampak daripada kuman yang kecil. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat dinilai melalui keimanan, hanya dinilai melalui fikiran. Kita orang Islam, kita kena menilaikan sesuatu dengan dua, dengan melalui fikiran, dengan keimanan, barulah menepati penilaian kita tadi. Jadi dari situ bertepatan lah dengan di zaman kita sekarang diceroboh oleh virus corona. Selain daripada ikhtiar secara zahir, dengan dibasuh tangan, dicuci tangan, dipakai topeng, tidak bergaul bebas, banyaklah diamalkan amalan tersebut. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ultuf bi ya latif ya alim ya khabir. Bacalah setiap hari setidak-tidaknya 40 kali ataupun 100 kali ataupun 313 kali mengikut majoriti ahli Quran Bada Azim, Bada Kubra. Demikian kita hadapi sesuatu musibah yang besar, sesuatu perkara yang merometkan bagi kita yang kita hadapi. Elok dibanyakkan baca bacaan tersebut. Disebab itulah ya latifan bi khalqihi tadi dimasuk di dalam sebahagian amalan Hizbun Nasri wal Fathi. Kalau kita buka amalan Hizbun Nasri wal Fathi, ada termuat padanya ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi safahabih.
Hizbun Nasri wal Fatih ini saya sempatlah terima ijazah daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman cabang 3 Tumpak Kelantan. Telah ada di Kelantan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi wa latif bina ya latif ya alim ya khabir rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.